Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Azizan. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam kelas Bahasa Melayu bersama Ustaz Rahman pada hari ini. Sebelum kita memulakan kelas kita, marilah kita sama-sama menadah tangan dan membaca doa sebelum belajar. Semua sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala hikmatan mansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa bisroli saudari wa yassiri amri wa mulkudatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman wa ja'alni minal muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni arahu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhu li sajid. Amin ya rabbal alamin. Okey, seterusnya kita pergi kepada pelajaran kita. Semalam kita dah pelajari tentang apa? Semalam kita dah pelajari tentang apa? Kita dah menyanyikan lagu Lompat si katak lompat. Yang dalam tu ada apa? Kita boleh dapat apa dalam tu? Kita bukan saja-saja menyanyikan lagu tu, tetapi kita mengambil nilai murni yang terdapat dalam seni kata lagu tersebut, kan? Contohnya menghargai masa, hemah tinggi, kerajinan, kita akan berjaya jika rajin usaha, dan ada yang dua lagi tu Ustaz suruh awak cari sendiri. Kemudian tulis kat buku teks tu, dan tugasan dia Ustaz ada bagi tahu dalam Google Classroom untuk awak buat semula, kan, dalam buku tulis. Saya dah siap. Yang dah siap boleh masukkan dalam Google Classroom. Okey, untuk hari ini kita akan buka muka surat 71, kan, menulis ayat yang diimlakkan dengan ejaan yang betul. Okey, seterusnya kita akan mengenali tokoh seni. Untuk hari ini kita akan mengenali tokoh seni. Awak boleh buka muka surat 71. Okey, muka surat 71 tu tokoh seni. Okey, Profesor Dr. Siti Zainun binti Ismail ialah tokoh seni negara kita. Beliau dilahirkan pada 18 Disember 1949 ataupun 1949. Beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Profesor Dr. Siti Zainun sangat meminati bidang seni lukis. Selain itu, beliau juga minat menulis buku tentang seni. Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau seperti buku yang bertajuk Percikan Seni dan Tekstil Tenunan Melayu. Seterusnya, Profesor Dr. Siti Zainun membuat banyak pameran hasil seninya di luar negara. Beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya antaranya di Filipina, India, Perancis dan Australia. Minatnya itu mendapat penghargaan daripada beberapa pihak. Buktinya, beliau menerima banyak anugerah kesenian. Antaranya ialah hadiah lukisan batik Maha 1967 dan 1968 dan anugerah budayawan Selangor 2009. Sumber diubah suai daripada laman bbp.gov.my. Okey.
Okey. Seterusnya kan. Yang mengimlakkan ayat yang diimlakkan ni nanti awak tengok tulisan merah tu, awak hafal tulisan merah tu, awak cuba tulis. Lepas awak dah hafal tu cuba awak tulis, betul tak? Beliau dilahirkan di Gombak, koma Kuala Lumpur titik. B huruf besar, Gombak tu G huruf besar, ada koma, Kuala Lumpur K dengan L huruf besar. Kenapa Gombak Kuala Lumpur huruf besar? Kita dah belajar kan? Kenapa Gombak Kuala Lumpur huruf besar? Kerana kata nama ya Haikal? Nak bagi tandas. Okey. Okey, seterusnya tulisan merah yang kedua di peringkat kedua. Yang itu panjang tu, Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau seperti buku yang bertajuk Percikan Seni dan Tekstil Tenunan Melayu. Kenapa Dewan Bahasa dan Pustaka tu D huruf besar, B huruf besar, P huruf besar? Tulis Ustaz. Tak payah tulis, kita tengok dulu, bincang sama-sama. Sebab apa dia huruf besar tu? D huruf besar, B huruf besar, P huruf besar. Sama juga macam tadi sebab dia kata nama khas. Kata nama khas kan. Kemudian sama juga percikan seni, tekstil tenunan Melayu. Sebab apa dia kata huruf besar semua tu? Sebab dia kata nama khas bagi buku yang diterbitkan oleh Profesor Dr. Siti Zainon binti Ismail. Kalau buku yang dia buat tu, itu adalah kata nama khas lah sebab beliau yang buat. Beliau apa dia? Kalau beliau tu apa dia? Kita dah belajar sebelum ni kan? Beliau bukan dia. Beliau tu apa? Mereka. Beliau tu kata nama, kata apa? Kata, bukan kata khas, ada satu lagi kita dah belajar. Dia, mereka, kamu. Betul, kata ganti nama diri, beliau. Okey. Kalau kita tengok dekat situ seterusnya. Awak nampak tak peringkat ketiga? Bertulisan hitam tu, seterusnya itu apa yang kita dah belajar. Seterusnya ni apa? Seterusnya adalah penanda Wacana. Ya, penanda wacana. Kan? Okey, seterusnya tengok tu. Beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya antaranya di Filipina, India, Perancis dan Australia. Beliau tu samalah tadi kan. Kata ganti nama diri. Kalau dan apa? Dan apa dia? Kata apa? Kata dan itu adalah kata kata hubung. Dan tu. Okey, seterusnya. Filipina, India, Perancis, Australia. Kenapa dia berhuruf besar? Sebab kata nama. Sama juga sebab kata nama khas. Kenapa dia kata nama khas? Kenapa dia kata nama khas? Sebab yang Filipina, India, Perancis, Australia adalah sebuah negara macam Malaysia juga kan. Kalau kita tulis Malaysia, M tu kena huruf besar. Negara ni kata nama khas sebab dia ada satu tu je. Malaysia ada tak banyak. Kalau orang cakap awak daripada mana? Saya dari Malaysia. Orang dah tahu dah Malaysia dekat mana kan. Tak ada orang cakap Malaysia kat mana.
Malaysia tu apa? Kuih ke? Mesti orang dah tahu Malaysia ni sebuah negara. Sama macam awak, kalau awak cakap saya bersekolah, tapi awak tulis bersekolah saja, orang tak tahu kan. Sekolah itu adalah kata nama am. Semua adalah sekolah. Tapi kalau awak cakap saya bersekolah di Sriti Al-Ghazali, tu kena huruf besar sebab Sriti Al-Ghazali ada satu saja di Ken Rimba, kata nama khas. Kan sebab dah ada nama lah. Kalau tulis Sriti saja, Sriti ni ada banyak kan. Sriti Al-Ikhlas ada, Sriti apa lagi ada? TTDI. TTDI. TTDI ada. Kalau Sriti saja kata nama am sebab Sriti ni ada banyak. Tapi kalau awak cakap Sriti Al-Ghazali, kata nama khas, awak kena tulis huruf besar, kan? Sebab Sriti Al-Ghazali ni dekat Ken Rimba sahaja. Okey. Sebelum kita menjawab kuizi, macam biasa Ustaz akan tunjukkan video berkaitan aktiviti kita pada hari ini, iaitu menulis ayat yang diimlakkan dengan ejaan yang betul, dan kita mengenali tokoh seni iaitu Profesor Dr. Siti Zainon binti Ismail, kan, tokoh seni negara. Pembelajaran kali ini berpandukan buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1 muka surat 71 yang bertajuk Tokoh Seni. Sebelum kita melihat dengan lebih lanjut, kita kenali dulu maksud imlak. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, imlak bermaksud perbuatan menyebut perkataan atau ayat supaya ditulis oleh orang lain. Contohnya, cikgu baca sesuatu perkataan atau ayat, murid-murid yang mendengarnya akan mencatat perkataan atau ayat yang cikgu sebutkan tadi. Mudah kan? Tapi, perkataan atau ayat tersebut perlulah dieja dengan betul. Baiklah murid-murid, sekarang kita rujuk semula buku teks pada muka surat 71. Halaman ini menceritakan tentang seorang tokoh seni yang disegani bernama Profesor Dr. Siti Zainon binti Ismail. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita bersama-sama mengenali latar belakang beliau melalui kutipan ini. Tokoh seni. Profesor Dr. Siti Zainon binti Ismail ialah tokoh seni negara kita. Beliau dilahirkan pada 18 Disember 1949. Beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur. Profesor Dr. Siti Zainon sangat meminati bidang seni lukis. Selain itu, beliau juga minat menulis buku tentang seni. Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau seperti buku yang bertajuk Percikan Seni dan Tekstil Tenunan Melayu. Seterusnya, Profesor Dr. Siti Zainon membuat banyak pameran hasil seninya di luar negara. Beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya antaranya di Filipina, India, Perancis dan Australia. Minatnya itu mendapat penghargaan daripada beberapa pihak. Buktinya, beliau menerima banyak anugerah kesenian. Antaranya ialah hadiah lukisan batik Maha pada tahun 1967 dan 1968 dan anugerah Budayawan Selangor pada tahun 2009. Baiklah, murid-murid, kita sudah tahu tentang latar belakang beliau. Ternyata beliau memang seorang yang hebat dalam bidang seni. Untuk petikan ini, cikgu jadikan sebagai contoh untuk rujukan kita. Tugasan atau latihan imlak cikgu akan beri di akhir pengajaran nanti. Tugasan awak adalah mengimlakkan ayat yang berwarna merah tu. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan awak menghafal ayat yang berwarna merah tu. Kemudian awak tulis di dalam buku tanpa melihat. Lepas awak dah tulis tu kan, awak tulis macam yang tulisan merah tu tanpa melihat. Kemudian awak cek balik, betul tak? Sama tak yang awak tulis tu dengan yang dalam buku teks tu?
Bermula awak tengok dulu. Contohnya tadi ayat yang berwarna merah adalah beliau dilahirkan di Gombak, Kuala Lumpur, titik. Awak tutup buku, awak tulis, tengok betul tak beliau B huruf besar, dilahirkan, D tu rapat dilahirkan di jarak Gombak, G huruf besar, Kuala Lumpur, K huruf besar, L huruf besar, kemudian ada titik. Itu namanya imla tu, mengimlakkan ayat. Awak tengok, awak hafal, kemudian awak tulis semula di dalam buku tulis dan awak cek balik, betul tak awak tulis tu, sama tak dalam buku tulis dengan buku teks. Okey, seterusnya kita sambung video tadi. Contohnya adalah seperti ini. Pertama, bila awak tulis kat buku tulis ni jadi macam ni. Kuala Lumpur. Kedua, Dewan Bahasa dan Pustaka menerbitkan banyak buku beliau seperti buku yang bertajuk Percikan Seni dan Tekstil Tenunan Melayu. Ketiga, beliau pernah mempamerkan hasil lukisannya antaranya di Filipina, India, Perancis dan Australia. Dan keempat, beliau menerima banyak anugerah kesenian. Cikgu harap murid-murid faham setakat ini. Saya akan beritahu di dalam Google Classroom. Tugas yang pertama adalah menulis ayat yang diimlakkan. Caranya bagaimana? Awak baca yang tulisan berwarna merah tersebut, hafal mana satu huruf besar, mana satu huruf kecil, mana satu ada titik, mana satu ada koma, kan? Kemudian awak tutup buku, awak tulis di dalam buku tulis garis 3 awak tu. Kemudian awak cek balik. Tengok apa yang awak tulis dalam buku tulis tu dengan dalam buku teks, tengok sama tak? Kan? Kemudian ambil gambar macam biasa, masukkan dalam Google Classroom. Saya akan berikan quizy. Okey. Saya dah bagi di dalam ruangan chat tu. Ada masa sedikit lagi ni, awak boleh buat terus. Kalau yang tak boleh buka masa tengah kelas ni tak apa. Nanti habis kelas awak boleh buka. Ataupun macam semalam Ustaz dah upload petang sikit, awak boleh cek. Hari ni kita telah mempelajari macam mana kita nak menulis ayat yang diimlakkan, kan. Selain tu kita juga dapat mengenali tokoh seni negara, iaitu siapa tokoh seni negara? Profesor Datuk Profesor Doktor Siti Zainon binti Ismail. Kita dapat mengenali tokoh seni negara iaitu Profesor Doktor Siti Zainon binti Ismail. Kita juga dapat mempelajari bagaimana untuk mengimlak ayat yang diberikan, iaitu ayat yang bertulisan berwarna merah. Okey, sebelum kita tamatkan kelas kita, mari kita sama-sama menadah tangan, membaca tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw Amin ya rabbal alamin. Ustaz ucapkan tahniah dan terima kasih kepada yang berjaya hadir di dalam kelas online kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada esok hari, kan, ada lagi satu bersama Ustaz Rahman lagi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Bye.